Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Ma'rifat. Tajuk pada hari ini ialah Hakikat Syahadat. Sebelum itu sahabat sekalian, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Serta jangan lupa tulis qabil tu di bawah supaya ilmunya berkat. Ilmu ini adalah ilmu tasawuf mukasyafah atau ilmu hakikat ma'rifat atau ilmu hakikat atau ilmu ma'rifat atau ilmu ihsan atau ilmu martabat tujuh atau ilmu sir atau dikenal sebagai ilmu rahsia. Perlu diketahui bahawa ilmu hakikat ma'rifat adalah ilmu tahap tertinggi di dalam agama Islam. Saya mendoakan sahabat sekalian mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Telanlah ilmu ini walaupun ianya pahit. Membuat fitnah terhadap ilmu Allah adalah berdosa besar. Sahabat sekalian, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat ini selalu kita sebut daripada kecil hingga kita besar. Tetapi hanya maksud sahaja yang kita tahu. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah pesuruh Allah. Syahadat adalah baiat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan cara bai'ah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memeluk agama Islam. Tetapi sahabat sekalian perlu ketahui bahawa di dalam diri kita ini mempunyai jasad, mempunyai roh dan mempunyai nafsu. Maka jasad, roh dan nafsu hendaklah diislamkan. Jadi sahabat sekalian, ketika kita daripada kecil, guru-guru kita, cikgu-cikgu kita di sekolah menyuruh kita bersyahadat setiap hari untuk mengislamkan jasad kita sahaja. Tetapi adakah kita betul-betul yakin bahawa Allah itu Tuhan kita? Itulah persoalannya. Maka di sini perlu kita ketahui bahawa hakikat syahadat yang sebenar. Jika kita tidak tahu hakikat syahadat yang sebenar, jangan haraplah untuk kita mati bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah pesuruh Allah. Perlu kita lihat pada arti ayat tersebut. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Persoalannya, bila kita menyaksi? Itulah persoalannya. Bila kita menyaksi? Bila kita menyaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Yang kita yakin sangat bila kita bersaksi tu. Bila kita melihat zat Allah itu. Maka di dalam kubur nanti, Munkar dan Nakir soal ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Jadi kita perlu kenal lah Tuhan kita. Bila kita menyaksi Tuhan kita itu, rukun Islam yang pertama, syahadat. Tapi orang tidak mengerti, hanya menghafal saja. Tak reti-reti daripada kecil sampai ke besar. Ini bahaya tuan-tuan. Jadi kita perlu belajar ilmu hakikat makrifat ini supaya kita mengerti hakikat murak daripada syahadat bai'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar. Maka bila kamu menyaksi Allah, itu persoalannya. Maka adakah kita tidak menyaksi Allah, kita tidak boleh beribadat? Jawapannya, kita perlu dan harus dan wajib beribadat untuk mengenal Allah. Kerana apa? Kerana kita ini kotor. Kita ini golongan yang lemah, mempunyai dosa yang banyak. Daripada kecil, kita ini bersih seperti kain putih. Bila kita besar,
kita banyak buat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga hijab kita terlalu tebal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, untuk menghancurkan hijab itu, maka perlulah kita beramal soleh. Perlulah kita mentaati syariat-syariat Allah. Perlulah kita berusaha dengan zikirullah yang sangat banyak. Bukan setakat zikir, perlu solat tidak boleh tinggal kerana solat itu adalah penzohiran bagi mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita hendak mi'raj kepada Allah kalau kita tidak solat? Jadi perlu kita ketahui bahawa solat itu adalah jalan yang paling ringan yang disyariatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan umatnya supaya semua orang memerlukan jalan untuk mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi solat 5 waktu itu adalah jalan yang paling ringan untuk berjalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perlu kita ketahui bahawa syahadat adalah penyaksian. Penyaksian apa? Penyaksian zat Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tidak menyaksi lagi, maka kita belum mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita mempunyai serban yang besar, walaupun kita mempunyai jubah yang warna putih setiap hari, walaupun kita solat berjemaah di masjid setiap hari, walaupun janggut kita panjang ke kaki, walaupun ilmu kita sampai PhD atau master atau ijazah, walaupun title kita itu ulama, walaupun title kita ustaz atau ustazah atau orang biasa pun, kalau tidak melalui jalan yang betul, kalau tidak melalui jalan usaha yang ikhlas, kalau tidak mengetahui jalan tarekat-tarekat sufi, maka orang itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hendaklah berusaha sekeras-kerasnya kerana hendaklah seseorang itu melawan 7 hawa nafsu di dalam diri kita untuk mencapai insanul kamil, iaitu manusia yang sempurna menjadi manusia. Jadi apabila kita mengenal Allah itu, maka Islamlah nafsu kita. Jadi di situ ada tahapan-tahapannya, iaitu tahap syariat, tahap tarekat, tahap hakikat dan tahap ma'rifah untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala itu. Jadi kalau kita tengok hadis tersebut, hadis riwayat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, maksudnya, suatu hari kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda melihat kepada bulan pada malam bulan mengambang. Lalu baginda bersabda, kalian akan melihat Tuhan kalian seperti mana kalian melihat bulan ini, dan kalian tidak akan mempunyai masalah untuk melihatnya. Sahih Al-Bukhari 7434 dan Sahih Muslim 633. Jadi melalui hadis ini sahabat sekalian, bahawa melihat Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah dibolehkan, bahkan boleh, bahkan tidak mustahil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengangkat sahabat-sahabat sekalian untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala seperti para nabi Allah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila seseorang itu mengenal Allah, mengenal zat Allah, maka orang itu telah mencapai tahap kewalian yang tinggi, dipanggil wali kutub. Wali kutub itu adalah permulaan menjadi seorang wali yang besar. Kutub itu banyak. Pertama dipanggil kutub, kedua kutubul aqtab, ketiga dipanggil kutubul gaus. Kutub bermaksud tiang ataupun sumbu. Kutub permulaan ialah melihat zat Allah. Maka atas keikhlasan hamba tersebut, Allah melihat di dalam hati, maka dia letaklah kutub ataupun kutubul aqtab ataupun kutubul gaus. Kutubul aqtab pula ialah ketua dalam
kewalian dalam daerah ataupun negeri. Qutbul Gaus pula ketua dalam satu dunia tersebut, dalam kewalian satu dunia. Maka para wali itu terlalu banyak makom-makomnya. Maka 3 ini dipanggil kutub. Perlu ketahui bahawa kutub itu banyak. Jadi di dalam hadis tersebut bahawa di antara sifat orang yang beriman adalah mengakui dan mempercayai perkara-perkara yang gaib. Ini berdasarkan firman Allah. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas solata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maksudnya iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib dan mendirikan, yakni mengerjakan sembahyang serta membelanjakan atau mendermakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Surah Al-Baqarah ayat 3. Jadi yang paling utama sekali dalam mengaji ilmu hakikat makrifat itu ialah mempercayai perkara-perkara hal gaib. Kalau tidak mempercayai perkara-perkara hal gaib, maka kamu mengajilah sampai PhD mana pun, kamu tidak akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kamu tidak akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala sampailah kamu mati. Kerana apa? Kerana kamu tidak mempercayai hal-hal gaib. Maka di sini perlu kita ketahui bahawa untuk mencapai penyaksian dengan Allah Subhanahu Wa Taala, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu, maka ada makom-makomnya, iaitu tahap syariat, tahap tarekat, tahap hakikat dan tahap makrifat. Tahap syariat ialah seseorang itu perlu mentaati segala syariat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu perlu solat fardu 5 waktu. Sehari semalam jangan tinggal puasa di bulan Ramadan. Jangan membuat hal-hal keji seperti berzina atau merompak atau menyamun atau mengumpat atau mencari aib-aib orang atau menjatuhkan orang. Jangan sesekali berbuat begitu. Maka mentaati syariat dahulu. Apabila kita sudah taat kepada syariat, maka mulalah kita naik pada tahap tarekat. Tarekat iaitu jalan. Tak kiralah kamu mahu ambil jalan mana, atau kamu mahu ambil jalan solat sunat mutlak 1000 rakaat kah, ataupun kamu mahu zikir la ilaha illallah 70,000 ke, ataupun kamu mahu selawat 100,000 ke, ataupun kamu mahu membaca Qul Huwallahu Ahad 100,000 ke, atau membaca Al-Fatihah 100,000 ke, atau kamu mahu bertarekot, ambil daripada amalan-amalan tarekot, tetapi amalan tarekot itu diubah menjadi banyak, iaitu seperti 70,000 ke zikirnya, ataupun solat malam tidak boleh tinggal, iaitu istiqomah, bangun tahajud satu persatu malam hingga ke subuh setiap hari bertahun-tahun lamanya, iaitu tahajud ataupun ibadat malam sehingga ke subuh. Maka kamu istiqomah, jangan tinggal walaupun sehari. Ataupun zikir hati tidak putus, iaitu zikir hu Allah ataupun Allahu, ataupun la ilaha illallah, ataupun solawat di dalam hati, ataupun Allah Allah, semuanya boleh. Hu itulah zatul mutlak, Allah itu ialah zatul muqayyad. Maka semuanya boleh, jalan mana kamu pilih. Kemudian setelah kita berjalan itu, maka Allah memperkenalkan, Allah menarik jizbahnya. Jazbah, Allah Ta'ala tarik, iaitu Allah Ta'ala tarik roh daripada badan kita itu untuk mengenal diri kita. Di mana Allah? Bukan roh itu Allah. Kalau kata roh itu Allah, kafir. Roh itu, Allah itu meliputi roh tersebut. Allah itu meliputi roh tersebut. Allah itu meliputi roh tersebut. Kena faham betul-betul. Bila kita melihat roh kita melalui dalam kita mencari jalan tadi, tak kiralah jalan solat ke, jalan zikir ke, jalan solawat ke, maka Allah Ta'ala menarik jizbahnya. Jazbah Allah Ta'ala menarik, dia tarik roh kita keluar supaya kita mengenal, seperti kita melihat cermin, mengenal diri kita. Itulah sebagai tempat sandaran sifat-sifat Allah pada diri tersebut. Itu sifat hayat, sifat cantik, sifat macam-macam lah. Sifat Allah disandarkan kepada roh tersebut. Maka di situ belum lagi kenal, itu baru kenal diri. Maka naik lagi ke maqam ma'rifat.
Setelah kita habis mengenal diri itu, maka naik maqam makrifat. Maqam makrifat ni bagaimana? Mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan mi'raj kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sinilah perlu mempercayai hal-hal gaib. Ada orang menuduh tasawuf, ada mempunyai tasawuf batiniah. Tidak ada sebenarnya istilah batiniah yang dibicarakan oleh golongan Wahabi ataupun golongan syariat yang buta hati. Tidak ada maksud batiniah. Tidak ada orang kata perkataan batiniah itu. Kerana tasawuf ini memang mengkaji hal-hal kebatinan, mengkaji hal-hal roh. Kerana syariat itu mengkaji hal-hal jasad. Manakala hakikat ataupun ilmu makrifat, ilmu tasawuf ini mengkaji hal-hal roh, hal-hal batin. Tidak ada istilah yang diberikan oleh golongan syariat dan golongan Wahabi ini golongan batiniah. Tidak ada. Itu adalah tuduhan semata-mata. Sedangkan orang tasawuf pun tidak letak nama batiniah ke zahiriah ke, tidak ada. Kerana tasawuf ini memang mengkaji hal-hal batin, hal-hal gaib. Kalau tidak ada hal gaib, itu bukan dinamakan tasawuf. Itu kena faham. Bab ini pun orang tidak lepas lagi. Macam mana kita nak bercakap hal-hal yang tinggi-tinggi? Di sini orang tak lepas lagi yang mana syariat dan yang mana hakikat. Di sini pun orang pening lagi. Jadi kita kena faham betul-betul. Jadi hendaklah kita untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menyaksi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi, yakni menyaksi bahawa aku melihat zat Allah. Itu maksudnya asyhadu alla ilaha illallah. Pada syariatnya asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, tiada Tuhan melainkan Allah. Dia yakin dah tiada Tuhan melainkan Allah. Dia bersaksi bila? Dia menyaksi bila? Aku sebenarnya maksud dari segi hakikat, aku bersaksi bahawa aku telah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud hakikat. Dan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Yakni mengikut cara Nabi Muhammad, iaitu turun balik daripada melihat zat Allah itu, iaitu hanya mengambil pengertian saja dan turun balik kepada diri jasad. Maka perlu ada tugasan-tugasan di muka bumi, iaitu menjaga anak isteri dan sebagainya. Dan dalam surah Al-Isra ayat 60, maksudnya, dan tiadalah kami menjadikan pandangan, yakni pada malam Mi'raj, yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai satu ujian bagi manusia. Dan demikian juga kami jadikan pokok yang dilaknat di dalam Al-Quran, dan kami beri mereka takut, yakni dengan berbagai-bagai amaran. Maka semuanya itu tidak menambahkan mereka melainkan dengan kekufuran yang melampau. Ni cakap, kalau para wali Allah membuka rahsia ini, maka orang tidak percaya. Inilah sebagai ujian. Sejak zaman Nabi lagi, Nabi buka bab Mi'raj, Nabi buka bab dia melihat zat Allah ini, maka separuh daripada umatnya murtad. Begitu juga pada hari ini. Yang tidak percaya ialah golongan-golongan yang pandai, golongan-golongan yang cerdik, mengaji PhD, master, tapi tidak mencapai tahap itu. Aku mengaji jauh-jauh. Aku mengaji di Arab Saudi, aku mengaji di Jordan, aku mengaji di Mesir, tapi aku tak kenal juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan orang jahil kenal kepada Allah. Pelik kan? Dia jadi pelik macam tu. Kita perlu ketahui bahawa Nabi Muhammad itu golongan ummiyin, golongan yang tidak pandai menulis dan membaca. Kalau dengan kasarnya ialah golongan-golongan yang bodoh lah, kalau bahasa kasarnya, golongan yang bodoh. Tapi kita salah dalam percakapan kalau kita cakap begitu. Tapi nak cakapnya begitu, golongan yang tidak mengaji. Nak cakapnya Nabi sendiri pun daripada golongan ummi, golongan yang tidak mengaji. Jadi para wali juga menurun daripada para Nabi tersebut, daripada golongan-golongan yang tidak mengaji, ramai daripada situ. Ada jugakah orang yang mengaji? Ada daripada golongan ulama. Ada juga wali-wali Allah, dipanggil golongan waliullah warisah. Itu golongan ulama tetapi dia wali. Panggil wali Allah warisah. Pewaris. Iaitu pewaris para nabi, iaitu orang yang dapat mengajar apa semua tu daripada golongan ulama. Maka di dalam surah Al-Najm ayat 12 mengatakan, maksudnya, jika demikian patutkah kamu hendak membantahnya mengenai apa yang telah dilihatnya itu.
Ketika Nabi Muhammad melihat zat Allah, maka semua orang nak membantah, tak percaya. Begitulah juga para wali Allah sekarang. Apabila dia telah melihat zat Allah, telah mengenal Allah, naik mi'raj kepada Allah, semua orang membantah. Maka orang tidak percaya. Sebab itulah ahli sufi merahsiakan hal ini, hal syahadat yang tinggi ini, supaya tidak membawa bencana, supaya tidak membawa fitnah daripada golongan-golongan ahlus syariat yang buta hatinya dan golongan-golongan wahabi yang sentiasa mencari salah orang lain, sedangkan dia sendiri pun tersesat tauhidnya. Maka di situ kita perlu ketahui bahawa ilmu sufi ini adalah ilmu yang tahapnya terlalu tinggi, di luar akalan fikiran kita. Ilmu sufi ini bukan untuk berfikir. Kita kena faham, ilmu sufi ini adalah untuk beramal. Dalam kita beramal itu, maka kita akan capailah tahap kerohanian spiritual itu. Jadi kalau orang yang hanya berfikir, maka orang itu akan gila. Kerana ia di luar akal fikiran kita. Kita kena faham di situ. Jadi kita kena faham bahawa mengenal Allah ini tidak mustahil. Naik mi'raj mengenal Allah seperti para Nabi tidak mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengangkat Allah mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengenal Allah, maka tidak mustahil juga Allah Taala boleh mengangkat manusia biasa untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita setaraf dengan Nabi? Jawapannya tidak. Kerana apa? Wali itu di bawah tahap Rasulullah. Inilah. Kerana ilmu ini adalah ilmu kewalian. Adakah kita hendak menjadi wali? Jawapannya memang tidak. Kita tidak mahu menjadi wali, tetapi kita hendak kembali kepada fitrah asal kita. Kerana kita telah berjanji di alam roh bahawa alastu bi rabbikum, adakah aku ini Tuhanmu? Maka kita semua roh menjawab, qalu bala syahidna, ya kamu adalah Tuhanku dan aku telah melihatnya, yakni meyakininya. Jadi begitulah. Jadi kita perlu kembali, ada perjanjian di alam roh, kita perlu kembali kepada fitrah asal kejadian kita. Jadi sebenarnya bukan kita nak menjadi wali, tetapi mengikut jalan-jalan para wali untuk mengenal Allah sang pencipta kita. Jadi kalau kita tidak boleh melihat Allah, apa guna kita sembahyang selama ini? Kamu sembah siapa selama ni? Itulah persoalannya. Jadi hendaklah kita mengenal Allah. Adakah perlu kenal dulu baru kita beribadah? Jawapannya tidak. Perlu beribadah dulu. Perlu beribadah dahulu supaya membersihkan hati. Hanya Allah yang berkuasa untuk membersihkan hati seseorang melalui cara zikirullah, melalui cara solawat, melalui cara solat sunat mutlak dan melalui amalan-amalan sunat yang banyak, dan tidak meninggalkan amalan-amalan yang wajib supaya kita tidak tertipu. Jadi kita kena faham di sini, tidak boleh meninggalkan amal ibadah. Kerana amal ibadah itu adalah perjalanan kita. Kita berjalan. Kita berjalan untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak beribadah, bagaimana kita hendak berjalan? Sedangkan ibadah itu adalah perjalanan kita. Kita tengah berjalan. Kalau kita tidak beribadah, maksudnya kita belum lagi berjalan. Bagaimana sampai ke mati pun kita tidak akan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syarat untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala itu memerlukan hati yang bersih, yakni perlu beribadat dengan banyak amalan-amalan sunat sehingga Allah mencintai kita. Dan hendaklah seseorang itu ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mahu itu ini, tidak mahu kesaktian, tidak mahu keramah, tidak mahu kaya, tidak mahu hebat, tidak mahu kekayaan, tidak mahu kesaktian, tidak mahu keramat, tidak mahu syurga neraka ataupun bidadari. Jadi kalau ada mahu itu, maka itu masih lagi ada nafsu. Sedangkan orang yang sudah mencapai makrifat itu, dia telah melangkah 7 lapis nafsunya. Maka kita perlu ingat, perlu ikhlas dalam mencapai makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena faham betul-betul. Pertama, perlu hati bersih dengan beribadat yang banyak. Yang kedua, perlu ikhlas. Apabila kita sudah ikhlas, apabila kita sudah mengenal Allah, maka pahala, syurga, bidadari, semuanya akan dapat dengan sendirinya. Bahkan syurga yang paling teratas yang kita akan dapatkan, dan duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya,
Syahadat itu, hakikat syahadat itu adalah penyaksian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Asyhadu alla ilaha illallah, aku menyaksi bahawa aku melihat Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku menyaksi bahawa aku mengikut cara Nabi Muhammad Rasulullah, iaitu turun balik kepada wahdatus syuhud. Turun balik setelah menyaksi itu, turun balik mengikut cara Nabi Muhammad, iaitu perlu jaga anak bini, perlu bekerja, perlu itu, perlu ini di muka bumi ini. Jadi kita kena faham dua kalimah syahadat itu. Jadi di sinilah akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar.